Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and good morning everyone. Okay, kalau tengok sekarang ada 5 orang sahaja. Kita bagi masa sikit kalau ada kawan yang nak join lagi. 2 minit. So 8.13 kita start. Tunggu sekejap Okay, tengok ada 7 orang. Okay, let's start the class. Okay, so today kita akan sambung chapter 9 and then this is the last sub-chapter which is properties of quadrilateral and the interior and exterior angles of quadrilateral. Okay, masih ingat kan apa tu quadrilateral? Quadrilateral is polygon with 4 sides. So tak semestinya yang biasa kita jumpa lah. Usually kalau kita ada, kalau kamu belajar masa sekolah rendah, akan ada square dengan rectangle. But quadrilateral might be polygon with irregular shape. Ataupun ada juga yang regular. Contohnya kalau boleh tengok dalam nota yang cikgu dah bagi adalah parallelogram, rhombus, trapezium and kite. So kite tu layang-layang kan. So cikgu rasa semua pernah main layang-layang ni. Ataupun pernah tengok lah sekurang-kurangnya kan. So kite bukannya berbentuk empat segi kan sebenarnya kan. So tapi kite ni masih sejenis quadrilateral. Okay, so sama je macam kita belajar pasal triangle, quadrilateral pun ada beberapa jenis dan ada dia punya property sendiri. Okay, of course lah, the first one rectangle. So rectangle ni kita tahulah bentuk dia macam mana, and then bila kita tengok a rectangle, usually kita akan ada opposite side yang parallel dan equal length. Bermaksud side ni dan side ni adalah parallel dan sama panjang. Kalau dia tak sama panjang, dia memang confirm lah dia bukan rectangle. And then this side dengan this side pun masih sama. Kalau semua side sama, dia square. Tapi dalam kes ni, side yang opposite sesama sendiri adalah sama panjang. And then the diagonal are of equal length and are bisector to each other. Okay, apa maksud dia? Kat sini adalah, masih ingat kan diagonal tu apa? Diagonal ni kita boleh
connect satu bucu dengan bucu yang lain. Sebagai contoh kita connect yang ni. Okay, ini satu diagonal. And then this one is another diagonal. Okay. So dia kata diagonal ni sama panjang. Of course dalam ni pun sama panjang. And bisector. Apa yang dimaksudkan bisector? Ingat tak bisector tu apa? Bisector ni maksudnya kalau kita ada satu benda and then kita divide kepada dua, dia akan menjadi sama. Contohnya length. Length kalau kita divide kepada dua, jadilah sama panjang. Yang kita belajar perpendicular bisector. Perpendicular bisector masih ingat kan? Let's say kita ada satu line. Then kita akan ada another line yang divide line tadi kepada dua. Sama panjang. Sama dengan kes ni, kalau kita ada diagonal, cuma dalam kes ni kita tak bahagikan line. Tapi kita bahagikan area. Area ni dan area yang ni adalah sama. So as long as the line divide something into two part which is equal, then we call it as bisector. Okay. So the next one adalah square. Square of course lah semua orang tahu. 4 sisi adalah sama. And then dia ada properties juga yang mana opposite side are parallel. Opposite side parallel. And then all interior angles are 90 degree. Of course lah yang ni sama dengan rectangle. Sudut dekat sini, ni sudut interior, kita panggil interior angle. Semuanya 90 darjah. 90 degree. And then macam tadi, the diagonal are equal length and are perpendicular bisector of each other. Dan cuma number of axis ada 4. Number of axis of symmetry. Berapa bilangan axis of symmetry? Axis of symmetry ni bermaksud kita boleh buat satu line yang mana dia akan menjadikan dia simetri. Let's say kita bahagi dekat sini. So kita dapat shape ni dan shape ni adalah simetri. Kalau kita bahagi macam ni pun simetri. Dia tak sama dengan rectangle. Rectangle ini dan ini sahaja. Tapi kalau kita buat diagonal, dia tak simetri. Simetri ni macam awak tengok cermin. Simetri ni macam kita tengok cermin. Angkat tangan kiri, angkat tangan kanan, dalam cermin kita nampak macam tangan kiri dia yang naik. So sepatutnya kalau contoh dia bahagi kat sini, so shape dia dekat sini dengan shape kat sini kena sama. Tapi kita nampak lain angle dia. So kat sini dia tak simetri. Okay. Then kita ada parallelogram. Parallelogram ni apa? Dia nampak dia sengit sikit. Dia ada sengit. Dia tak macam tadi square. So dia punya properties, no axis of symmetry. And then the opposite side are parallel and of equal length. Yang ni parallel dan sama panjang. And opposite side angle, opposite angle are equal also. Angle opposite sama. And then the diagonal are bisector of each other. Samalah macam yang sebelum ni. Okay. Then kita ada rhombus. Rhombus ni lain daripada parallelogram. Nampak macam sama. Nampak macam sama tapi lain. Kenapa dia lain? Kita tengok. Pertamanya, dia ada axis of symmetry. Rhombus ada axis of symmetry. Rhombus ni boleh kata macam diamond. Hampir sama kepada diamond lah dia punya bentuk. And then all the side are equal length. Itu perbezaan dia. Kalau parallelogram, the opposite side, yang ni dan yang ni sama. Tapi yang ni dan yang ni dia tak sama. But in rhombus, side ni, side ni, side ni dan side ni dia adalah sama. Itu perbezaan rhombus dan parallelogram. And then the opposite angles are equal. Opposite angles sama.
Tapi angle tak adalah sama semua. Of course lah berlainan. Cuma opposite to each other adalah sama. Okay. Then we have another shape which we call trapezium. Trapezium ni antara salah satu bentuk yang irregular quadrilateral. So dalam case trapezium, dia punya property satu je. Only one pair of opposite side is parallel. Dia cuma parallel but not equal length. So kalau nampak still lah shape dia quadrilateral and kita ada parallel side tapi tak sama panjang. So maka benda ni nama dia trapezium. Last one, kite. Kite ni kita panggil layang-layang lah bahasa Melayu kan. So only have one axis of symmetry. So apa dia punya properties? Two pairs of adjacent side are equal length. Dia bersebelahan, dia bukan opposite. Dalam kes ni side yang bersebelahan. Bersebelahan ni macam kawan kita lah kan. Sebelah. Dia bukan opposite. Dia sebelah sama. Sebelah ni dan sebelah ni sama. Itu maksud dia. And then one of the diagonal is the perpendicular bisector. So salah satu diagonal adalah perpendicular bisector of the another. Apa maksud dia? Perpendicular pula. Diagonal dekat sini. This one is diagonal. So this one also diagonal. So these two diagonal actually 90 degree. Tu maksud dia. One of the diagonal is perpendicular bisector of the another. So this line and this line adalah perpendicular. And then dia sebut one of the diagonals is the angle bisector of the angle at the vertices. So cikgu padam dulu. Okay. So diagonal yang ni actually pun dipanggil sebagai angle bisector. Kita ada angle. Kalau kita bahagi dua, dia menjadi angle bisector. But diagonal yang ni bukan angle bisector. Diagonal yang ni dia cuma angle bisector. Okay, so tu serba sedikit jenis-jenis quadrilateral lah yang ada. Alright. So yang ni basically tak adalah awak kena hafal, awak kena faham. Kena faham tu apa yang nak kena faham. Dari sudut siapa yang parallel, siapa yang sama panjang, which one yang angle dia sama. Itu dia. Okay. So now let's continue into the interior and exterior angle of quadrilateral. So quadrilateral ni tak semestinya lah bentuk-bentuk tadi. Mungkin bentuk dia macam ni. Yang ni tak ada nama apa-apa kan. Kita tak boleh bagi dia nama rhombus. Kita tak boleh panggil dia kite. Kita tak boleh panggil dia parallelogram. Sebab memang tak ada parallel line. Memang tak ada apa-apa yang sama. Okay. So kita tahu dalam quadrilateral, yang first properties dia adalah the summation of all angle. Kalau kita tambah angle A, B, C, D, so it should be 360. So hasil tambah all interior angle is 360. So cikgu tulislah sikit. Properties yang pertama. Summation sum of all interior angle is 360. Hasil tambah semua angle mesti 360. Bukan 180. Kalau summation dalam triangle 180. Summation dalam quadrilateral adalah 360. Okay, itu yang pertama. Then yang kedua, C plus E is 180. C plus E is equal 180. Kenapa C tambah E 180? Ada tak yang boleh bagi sebab? Boleh bagi reason. Kenapa C tambah E 180? Anyone? Ada idea yang kita belajar sebelum-sebelum ni? Kenapa C tambah E 180? Garis lurus, betul Hazel.
straight line. Sebab dia dalam satu straight line. C dan E ni adalah angle on a straight line. Ya betul Sarah. C dan E dalam satu garis lurus. So dalam satu garis lurus, the summation of any angle on the line should be 180. So properties kita yang kedua adalah the sum of interior angle and its adjacent angle adjacent exterior. Is 180. Ini bermaksud sudut dalam sesuatu angle dalam quadrilateral dan its adjacent exterior bermaksud exterior angle yang bersebelahan dengan interior angle tadi. Contohnya C ni kan adalah satu interior angle, sudut dalaman. So kawan dia E. Jangan berkawan dengan kawan lain. Bukan cikgu kata jangan kawan orang lain. Dalam angle ni lah. So adalah 180. Okay. And then if we have parallelogram. This one is parallelogram. Kenapa dia parallelogram? Sebab ni. Kita ada two equal parallel side. Tapi sudut ni tapi panjang dia tak sama. Kalau panjang dia semua sama, let's say this one sama panjang semua, maka dia rhombus. Kenapa ni bukan rhombus? Satu lagi nampak ni, parallel line ni dia buat lain. This one lain. So sudut ni, shape ni kita panggil parallelogram. And then for parallelogram, the opposite angle are equal. The opposite interior angle are equal. Okay, so dia punya properties adalah the opposite angles of parallelogram are equal. Okay. So dalam subtopik quadrilateral ni, so ini adalah properties dia. Ada 3 je lah. So kena ingat lah yang ni. Kita akan guna basically 3 ni untuk penyelesaian masalah. Untuk solving problem. Okay, so kita tengok contoh. Macam mana kita nak apply konsep-konsep 3 tadi tu. Bukan konsep, properties. 3 properties tadi tu. Macam mana kita nak apply? So kita tengok example 5. In each of the following diagram, so actually dalam ni ada satu diagram dia. PXT is a straight line. Calculate the value of X and Y. So kita ada diagram. Dan kita tahu PQRS ni adalah quadrilateral. Okay, now macam mana kita nak selesaikan the value X and the value Y? Okay, so kalau kita tengok X, Y, 145 and 52 ni semua adalah interior angle. So kalau kita nak solve guna 360, kita tak boleh. Kenapa kita tak boleh solve? Sebab kita ada 2 unknown, 2 variable. So bila ada 2 unknown, kita tak boleh directly nak cari. So apa kita boleh buat yang selain daripada tu? Kita tengok yang ni, kita ada straight line. When we have straight line, dekat sini should be 180. So sudut dekat sini sepatutnya total adalah 180. So dekat sini angle of straight line. So X plus 100 is 180. Then we can solve X. So X we got 80 degree. So bila X dah dapat 80 darjah, X kita dah dapat 80 degree. So kita boleh cari Y. So the summation of all interior angle is 360. Yang ni jangan salah. Kadang-kadang ada nanti yang tertulis 180. Contohlah ada yang tertulis. Nanti dapat jawapan negatif. Okay. So
bila kita rearrange balik, kita sambung-sambung, kita dapatlah Y is equal 80 degree. So just pindah-pindah lah. So yang ni boleh tambah dulu, dapat 197. And then 197 plus 80 we got 277. And then this 277 we move to the other side. So become negative. Sebab this side positive, so bila pindah jadi negative. What happened actually sebenarnya kita, asas dia kita ingat konsep balance. Actually, kita tolak 277 sebelah kiri, kita tolak 277 sebelah kanan. Tu yang jadi sebenarnya. So bila kita 277 minus 277 become 0. That's why tinggal Y. So 360 tolak 277 ni kita salin balik. Itu sebenarnya konsep pindah. Okay, and then kita dapatlah 80 degree. Okay, so kita tengok another example. Yang ni kita try. Cikgu nak kamu try dulu. Find the value of X and Y. Okay. Cikgu bagi masa 3 minit. So sekarang 8.32, 8.35. Try jawab soalan yang ni. Okay, if anyone dah ada jawapan, boleh share dalam in-call message tu. So, kawan yang lain boleh nampak lah kan. So, diorang boleh try untuk dapat the same answer. Okay, so Maisara dah share jawapan dia. X 84 and then Y is 90 degree. So, excellent. That's the answer. So, X akan dapat 84 and Y 90 degree. Okay, ada masa seminit lagi. So, orang lain boleh, yang belum dapat, boleh dapatkan jawapan macam Maisara. Okay, Sarah pun dah dapat jawapan yang sama. Okay, bagus. Okay, Eligius angkat tangan. Ada soalan ke Eligius? Kalau ada soalan boleh buka mic ataupun tanya dalam in-call message tu. Oh tak, tertekan cikgu. Okay. So, Maira dah dapat. Hanif dah dapat. Okay, so 8.35. Okay, so cikgu tunjuk lah. Saya dah dapat tu, tahniah. Betul jawapan semua. Cikgu rasa yang belum jawab pun actually dah dapat jawapan yang sama. Okay, so kita tengok macam mana nak cari kan.
Okay, the first one, kita boleh solve X dulu. Macam yang kita buat tadi, kalau kita nak selesaikan terus dalam ni tak boleh. Sebab maklumat kita tak cukup. Okay, so kita first kat sini kita boleh cari the value of X. Okay, we know that X plus 96 is equal 180. Sebab it is on the straight line. So, X is equal 180 minus 96. So, dapatlah 84. So, X is 84. So, kalau dapat X ni, kita tulislah kat sini. 84 degree. Okay. So, selain daripada tu, kita tahu ni adalah 90 darjah. Sebab, kalau spesifik, kita nampak angle tu dia tanda dengan lambang petak ataupun kita panggil dia lambang perpendikular. So kita tahu ia adalah sudut 90 darjah. Okay, but to solve Y, we still need the angle here. So angle dekat sini actually kita boleh cari dengan cara macam tadi. 180 tolak 84 dan kita dapat 96. So this one is 96. And then baru kita boleh solve Y. So Y plus 84 plus 90 plus 96 is equal 360. So bila kita tambahkan semua, kita akan dapat plus 2 6, 4. So 3, 6, 0. 264 ke cikgu pun? Oh salah, bukan 264. 270 kan? 270. Okay, bila tambah semua akan dapat 270. Okay, then kita pindahkan 360 minus 270. That's why Y kita akan dapat 90 degree. Okay. So macam tu lah ya. Boleh dapat kan semua? Boleh faham? Senang je. Quadrilateral ke, triangle ke. Basically kita kena tahu properties je. Tak banyak sebenarnya. Triangle, interior angle, 180. Quadrilateral, interior angle, 360. Angle on straight line, 180. So basically kita ulang-ulang. Boleh kata hampir benda yang sama je. Tapi nanti kena ingat jugalah pasal supplementary angle, complementary angle. Complementary angle ni straight line sebenarnya. Bukan complementary, supplementary. Complementary adalah yang 90 degree. Okay, so kita tengok yang ni pula. Solving problem involving quadrilateral. Maksudnya dekat sini kan kita ada orang kata the combination. Maybe kita ada bentuk tertentu, so digabungkan. Okay, so kita nak tengok macam mana kita nak solve quadrilateral ni. Okay, actually kat sini ada pernyataan lah sebenarnya yang SRQV. SRQV ni parallelogram. This one is trapezium and this one is rectangle. Okay, so bila macam tu kita boleh solve lah value-value X, Y ni nanti. Okay, first kita biasanya kita akan solve X lah. So untuk solve X, kita tahu ini adalah parallelogram. So parallelogram sini adalah parallel. Bila parallel, kita ada satu properties lain yang kita dah belajar sebelum ni. Hasil tambah sudut ni dan sudut ni mesti adalah 180. Ingat ya, kita kena ingat balik. Kalau kita ada parallelogram and transversal, hasil tambah dia adalah 180 juga. Yang ni kita belajar dalam topik sebelum ni, dalam topik angle and line. Okay. And then kat sini sudut dia 90 degree. So bila macam tu, kita boleh dapat yang pertama mula-mula 90 tolak 42 untuk kita cari sudut yang pertama tu.
48. So kita tahu sudut ni adalah 48. And then kita boleh cari angle X tu. So X plus 48 mesti 180. So X is 180 degree minus 48. So you will got 132. So X adalah 132. This one adalah 132 degree. So apabila kita dapat sudut ni 48, sudut ni pun 48. Kenapa sudut ni 48? Kena ingat balik properties dalam parallelogram, the opposite side is equal. So kita tahu sudut dekat sini pun 48. And then benda lain yang kita tahu, this one is rectangle. So bila rectangle, each of the interior angle adalah 90 darjah. So this one adalah 90 degree. So solution untuk y is equal 48 degree plus 90 degree. So y is equal 138. So this is the way to solve this problem. So kita kena gabungkan beberapa konsep yang kita dah belajar. Dan dia melibatkan topik yang sebelum ni lagi. So dalam solving problem untuk soalan macam ni, biasakanlah untuk tulis angle-angle yang kamu dah dapat tu. Untuk menyelesaikan masalah ni. Okay. So that's ni another example. This one melibatkan pula ada triangle. Kalau nampak ini triangle. This one is parallelogram. Okay, try to solve this question pula. Yang ni cikgu bagi masa 4 minit. Now 8:42. Maksudnya 8:46. Okay, try dulu. 4 minit. Find the value of X and Y. Okay, if any one of you got the answer, don't mind to share. Just share your answer in the calling message. Okay, Maisara lagi dapat jawapan dulu. Cumanya Maisara dapat X72, Y108. Oh, betul. Okay, so Maisara dapat X72 and Y is 100X. Okay, jawapan tu adalah jawapan yang tepat. Okay, betul Maisara. Bagus.
So masih ada masa lagi 1 minit. So orang lain masih boleh try untuk dapatkan jawapan dia. So X is 72 and Y is 108. Lepas ni cikgu nak buat satu ni lah. Kalau kita dalam kelas, after this lah. Setiap kali kalau cikgu suruh jawab ni dalam kelas kita ni, siapa yang dapat jawapan dulu yang tepat, cikgu akan bagi bonus mark lah. Sebab kamu ada CGPA kan. So cikgu letak markah dekat bahagian mana tu? Bahagian mana-mana lah. Maksudnya kalau siapa-siapa ada kurang markah, dia akan dapatlah bonus. Usually ni cikgu letak dekat bahagian commitment. So every time dapat jawapan, cikgu akan bagi bonus mark lah for those yang jawab. Okay, already 8:46. Okay, orang lain masih mencuba, tak apa. Okay, so kita tengok ya macam mana nak jawab soalan ni. Okay, in order to solve this problem, kita tengok dulu. X, adakah kita boleh selesaikan X? Is quite hard lah nak selesaikan X direct. Kita tak nampak kaitan dia. Kat sini tak ada apa angle. Kat sini pun tak ada. Kat sini pun tak ada angle. So this one agak susah. Okay, but dekat sini kita boleh nampak this one. Okay, this one adalah alternate angle. Ni parallel tau. So this one is parallel. So bila kita ada alternate angle, dekat sini adalah 48. Okay, bila kita dapat dekat situ 48, then kita boleh cari angle yang dekat sini pula. Angle yang dekat situ, kita ada triangle. So 180 minus 48 minus 24. So akan dapat 108. Akan dapat 108. So dekat sini 108. So banyak cara penyelesaian sebenarnya. Mungkin boleh cari Y dulu. Mungkin boleh cari X dulu. So dekat sini kita dapat 108. Okay, so macam tu kita bolehlah cari X. So X plus 108 is equal 180. And then X adalah 180 minus 108. So 72. So kita dapat X adalah 72 degree. Then kita nak cari Y. Kalau kita nak cari Y, banyak cara juga. Tapi kita ada parallelogram. Again, kita ada parallelogram. This one and this one adalah parallel. So apabila parallel, then we have this is called transversal. So this one, this angle and this angle, we call it as apa? Apa kita panggil? Sudut ni, kalau kita ada parallel line and then we have transversal. Apa kita panggil properties ni? Siapa yang masih ingat? Cikgu buat keluar ya. Kita ada parallel line. And then we have transversal. This one is parallel. Okay, so sudut ni dan sudut ni ada dia punya properties. Kita panggil apa? Dah lupa dah. Kalau yang tadi kita panggil alternate angle. This one dan this one adalah alternate angle. Okay, Maisara. Betul Maisara. Corresponding angle. So this one kita panggil corresponding angle. Dalam corresponding angle, sudut dia adalah sama. So kita dapat Y is equal 108 lah dekat sini. Itu cara pertama lah nak selesaikan. Cara lain, awak boleh tentukan sudut dekat sini, sudut dekat sini. Dan boleh cari sudut Y tu nanti juga. Boleh juga. So dekat sini,
48 sebab dia bertentangan. And then in order untuk cari angle ni, bila kita ada parallelogram, kita tahu dia adalah 360 minus 2 kali 48. So kalau kita kira ni, 360 tolak 2 darab 48, kita akan dapat 264. Bermaksud sudut ni dan sudut ni 264. Sebab dia sama. Ni dan ni sama. So untuk cari angle ni tambah dengan angle ni, tu cikgu guna cara ni. Dapat 264. So 264 ni kita boleh bahagi dengan 2. So dekat sini kita dapat ni adalah 132. So bila kita dah ada sudut 132, sudut 72, sudut 48, kita boleh cari juga sudut Y. Sama, dapat 108. Okay, so macam mana pun cara yang kamu nak guna, yang penting kena guna konsep yang betul, kena guna properties yang betul. Either nak guna corresponding, alternate angle atau the summation of internet angle which is equal 360. Doesn't matter. Yang penting konsep tu adalah konsep yang betul. Okay, so itu sahajalah kelas hari ini. Ada soalan ke untuk last topic ni? Any question? Macam tak ada? Okay. By the way, untuk exercise, cikgu akan share Google Form punya soalan. 3 soalan je. ABC. So cikgu minta untuk jawab terus. Sebab memang senang. Mana tadi? Ni. Cikgu share dululah. Forward. Satu mutiara. Then forward. Satu nilam. Okay. So everyone boleh access lah. Terus access. Kelas kita 2 jam. Jawab terus. 3 soalan je ABC. Okay. So kalau tak ada soalan, cikgu print screen dulu. Okay. So itu sajalah kelas kita hari ni. Kalau tak ada soalan, okay, then boleh sambung untuk buat Google Form tu. So that's all for today. Thank you. Okay, sama-sama.